Pelajaran 12. Perkahwinan. Maksud perkahwinan, akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut hukum syarak. Dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Sadaqallahul Azim. Surah An-Nur ayat 32. Terdapat 5 hukum berkahwin. Yang pertama, harus, tiada desakan atau halangan untuk berkahwin. Kedua, sunat, mempunyai keinginan untuk berkahwin dan mampu menyediakan nafkah zahir dan batin. Ketiga, wajib, bimbang akan terjerumus ke dalam kemaksiatan sekiranya tidak berkahwin dan mampu untuk memberikan nafkah zahir dan batin. Keempat, makruh, mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi tidak mampu memberikan nafkah untuk pasangannya seperti menghidap mati pucuk atau berpenyakit. Yang terakhir, haram, bertujuan untuk menzalimi atau memudaratkan pasangannya. Perkahwinan. Saya akan berikan 3 daripada 6 hikmah perkahwinan. Yang pertama, memenuhi tuntutan batin yang merupakan fitrah manusia. Kedua, memelihara diri daripada keruntuhan akhlak dan pelbagai gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah. Yang ketiga, memelihara keturunan yang baik untuk generasi akan datang. Golongan wanita yang haram dikahwini. Yang pertama, haram selama-lamanya. Yang kedua, haram sementara. Terdapat 5 rukun nikah. Yang pertama, bakal suami. Yang kedua, bakal isteri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, lafaz akad nikah atau ijab dan qabul. Syarat rukun nikah. Yang pertama, bakal suami bermaksud lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan. Syarat bakal suami yang pertama ialah Islam. Yang kedua, lelaki yang telah dikenal pasti. Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal isteri seperti mahram nasab, penyusuan atau persemendaan. Yang keempat, tidak dalam keadaan ihram, haj atau umrah. Yang kelima, tidak mempunyai 4 orang isteri pada satu masa. Yang kedua, bakal isteri, bermaksud perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki. Syarat bakal isteri yang pertama ialah Islam. Yang kedua, perempuan yang telah dikenal pasti. Yang ketiga, bukan mahram kepada bakal suami seperti mahram nasab, penyusuan atau persemendaan. Yang keempat, bukan dalam keadaan ihram, haj atau umrah. Yang kelima, bukan isteri orang atau dalam iddah talak raj'i. Yang ketiga, wali, bermaksud orang yang punya kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan. Antara syarat wali ialah Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, merdeka, tidak dalam keadaan ihram, haj atau umrah, tidak dipaksa mewalikan, tiada penyakit yang mencacatkan fikiran. Susunan wali. Wali mujbir adalah seperti bapa atau datuk sebelah bapa dan ke atas. Wali bukan mujbir pula adalah seperti adik-beradik lelaki seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa dan seterusnya sehinggalah wali hakim. Sebab-sebab perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Saya akan berikan 4 daripada 8 sebab. Yang pertama, tidak mempunyai wali nasab. Yang kedua, wali nasab berada jauh melebihi 2 marhalah. Yang ketiga, wali hilang dan tidak dapat dikesan. Yang keempat, saudara baharu atau mu'alaf. Syarat keempat ialah 2 orang saksi, bermaksud orang yang menyaksikan dan boleh mengesahkan akad nikah. Antara syarat saksi ialah Islam, lelaki, baligh, berakal, adil, pendengaran dan penglihatan yang baik serta merdeka. Syarat kelima, lafaz akad nikah atau sirah.
Ijab bermaksud lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Qabul pula bermaksud lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya. Ciri-ciri pemilihan calon suami dan isteri. Yang pertama, pasangan yang sihat, rupa paras yang baik, penghayatan agama yang baik, akhlak yang mulia, keturunan yang baik, dan terakhir sekufu. Merisik dan meminang. Maksud merisik, proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri. Maksud meminang, lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri menurut uruf setempat. Meminang boleh dilakukan dengan cara berterus terang seperti lafaz, "Aku ingin mengahwini kamu." Atau kiasan seperti lafaz, "Saya ingin memetik bunga di taman." Hukum melihat perempuan yang hendak dipinang. Sunat. Mahar bermaksud pemberian yang bernilai atau berfaedah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Hukum mahar wajib. Hukum menyebut mahar sunat. Kadar mahar. Mahar tidak mempunyai kadar yang tertentu dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Bentuk mahar sesuatu yang bernilai atau berfaedah sah dijadikan mahar seperti duit dan emas. Walimatul urus bermaksud kenduri yang diadakan sempena perkahwinan. Hukum sunat muakkad. Tujuan pensyariatan. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala atas perkahwinan yang didirikan, merapatkan hubungan silaturahim, menghebahkan perkahwinan kepada masyarakat untuk menghindari sebarang fitnah. Hukum memenuhi undangan walimatul urus. Fardu Ain.